Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Munirah binti Mihat. Saya akan membentangkan topik pilihan saya dalam PGT 434 pengurusan disiplin sekolah, iaitu soalan pembentangan saya merangkumi dua soalan utama, iaitu huraikan peranan unit bimbingan dan kaunseling ataupun UBK melalui peranan mereka dalam kursus dan bengkel, pameran dan juga khidmat nasihat dan bimbingan. Dan yang kedua adalah mengapakah pengetahuan dan kemahiran asas kaunseling penting untuk guru biasa. Sebelum saya memulakan pembentangan saya ingin memperkenalkan beberapa isi kandungan bagi pembentangan saya, iaitu pertama adalah pengenalan kepada UBK ataupun unit bimbingan dan kaunseling. Kedua adalah peranan mereka dalam mengadakan kursus dan bengkel, pameran, khidmat nasihat dan bimbingan, dan seterusnya skop kerja. Keempat, peranan guru UBK, dan kelima, kesan pelaksanaan UBK, dan seterusnya. Keenam, kemahiran dan pengetahuan asas kaunseling yang merangkumi kemahiran asas kaunseling itu sendiri dan juga kepentingan kemahiran dan pengetahuan asas kaunseling. Jadi pertama kali adalah pengenalan kepada UBK, yang saya pecahkan kepada beberapa aspek utama, beberapa definisi utama, iaitu yang pertama adalah kaunseling. Jadi kaunseling ni satu merupakan proses untuk tolong individu meningkatkan kesedaran diri dan juga untuk membimbing dan menilai potensi yang ada pada diri individu. Dan juga kalau menurut Akta Kaunselor 1998, kaunseling merupakan satu proses perhubungan menolong yang sistematik berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor profesional ataupun dalam skop sekolah, guru kaunselor mengikut kod etika yang telah dipelajari dalam subjek kaunseling bagi menghasilkan satu perubahan, kemajuan dan juga penyesuaian yang holistik, baik dan sukarela pada diri klien ataupun murid, supaya perubahan mereka adalah berterusan. Seterusnya kita akan melihat kepada definisi bimbingan. Jadi bimbingan merupakan sebahagian daripada proses menolong yang melibatkan usaha memberi arahan secara teratur dan mengandungi maklumat yang sesuai bagi menentukan sama ada sesuatu matlamat ini tercapai ataupun tidak oleh orang yang menerimanya, maksudnya orang yang menerima bimbingan daripada kaunselor. Dan terdapat beberapa prinsip utama dalam bimbingan ini. Yang pertama adalah bimbingan adalah untuk perkembangan diri pelajar. Kedua, fokus utama bimbingan adalah untuk mencegah masalah selagi mana boleh dikawal. Dan seterusnya, bimbingan hendaklah dilakukan secara kolaboratif, bukan persendirian. Dan murid hendaklah menyertai secara sukarela, bukan dipaksa. Dan guru bimbingan haruslah bersikap profesional seperti memiliki etika yang tinggi. Jadi seterusnya, sekarang kita masuk kepada definisi apakah unit bimbingan dan kaunseling atau UBK. Jadi unit bimbingan dan kaunseling merupakan satu organisasi atau unit yang bertanggungjawab untuk membimbing dan mengembangkan segala potensi pada seseorang individu atau murid semasa mana mereka masih berada di peringkat sekolah. Dan terdapat beberapa kaedah perjumpaan bersama UBK. Pertama adalah kaunseling individu, iaitu perjumpaan seorang murid bersama dengan guru UBK. Dan seterusnya kaunseling berkelompok, perjumpaan 2 orang murid hingga 6 orang murid bersama guru UBK. Dan seterusnya adalah bimbingan kelompok, iaitu bimbingan 2 orang murid dan ke atas melalui satu kelas ataupun satu program yang diadakan. Seterusnya, UBK ini dia mempunyai pelbagai peranan, dan salah satu peranan UBK adalah dengan mengadakan kursus dan bengkel. Jadi kursus dan bengkel yang telah diadakan oleh UBK sebenarnya dapat mendedahkan para peserta kepada kemahiran asas tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan. Sebagai contoh, pengurusan masa, pengurusan kendiri, dan kursus ini juga mampu mengasah kemahiran komunikasi apabila peserta ni sebenarnya berjumpa dan juga berinteraksi dengan peserta yang lain, terutamanya pelajar lah. Dan seterusnya, bengkel yang diadakan oleh UBK juga sebenarnya dapat merangsang dan mencetuskan idea bagi menghasilkan inovasi ataupun berjumpa dengan jalan penyelesaian yang lebih fleksibel semasa perbincangan. Dan contoh kursus dan bengkel UBK seperti bengkel penjagaan kesihatan mental, kursus peningkatan profesionalisme bagi kaunseling untuk guru-guru dan guru-guru biasa boleh disertai, dan seterusnya bengkel pengurusan emosi dan stres. Seterusnya, UBK juga mempunyai peranan yang penting untuk mengadakan pameran, di mana pameran ini dapat mendedahkan pengunjung atau pelajar kepada maklumat seperti program yang boleh disertai untuk perkembangan diri dan juga untuk mendapatkan ilmu tambahan. Dan selain itu, pengunjung juga dapat
manfaat dengan menyertai sesi kaunseling yang dianjurkan oleh UBK. Hal ini kerana UBK semestinya akan menugaskan guru kaunseling ataupun kaunselor mereka yang profesional untuk memberi panduan kepada para pelajar ataupun pengunjung. Antara contoh pameran UBK adalah pameran C4 Ponteng, pameran inovasi, pameran kerjaya dan juga pameran nilai-nilai murni. Selain itu, UBK juga mempunyai peranan yang paling penting iaitu peranan untuk mengadakan khidmat nasihat dan bimbingan. Kerana khidmat nasihat dan bimbingan merupakan perkhidmatan utama yang ditawarkan oleh mereka. Dan matlamat utama untuk mengadakan khidmat nasihat dan bimbingan adalah satu, memberi panduan dan juga nasihat seperti memberikan nasihat kepada mereka yang mempunyai masalah peribadi, masalah akademik, masalah keluarga, masalah kerjaya dan juga hubungan interpersonal. Dan bila UBK ni dia mengadakan khidmat nasihat dan bimbingan, maka terdapatlah beberapa kesan seperti contoh pelajar dapat mendedahkan diri kepada ilmu yang luas dan perinci seperti ilmu dalam bidang akademik, ilmu dalam bidang kerjaya dan juga ilmu dalam psikososial dan kesejahteraan mental. Kerana guru-guru daripada UBK ni semestinya mempunyai kemahiran yang cemerlang dalam bidang-bidang tersebut. Selain itu, unit bimbingan dan kaunseling tempat UBK ni juga mempunyai beberapa skop kerja utama seperti satu, untuk peningkatan disiplin diri murid, kedua, untuk peningkatan untuk pendidikan kerjaya pelajar, ketiga, untuk pendidikan pencegahan dan seterusnya untuk psikososial dan juga kesejahteraan mental pelajar. Jadi UBK dalam peningkatan disiplin murid, mereka akan melakukan intervensi di mana mereka akan mencegah pelajar-pelajar daripada terlibat dalam perkara-perkara yang negatif sebagai contoh pelakuan jenayah, vandalism, bonteng sekolah, pelakuan kurang sopan dan juga pelakuan lucah. Dan seterusnya, UBK juga mempunyai skop kerja dalam pendidikan kerjaya pelajar iaitu mereka akan melaksanakan program pendidikan kerjaya untuk memberikan pendedahan terhadap hala tuju selepas tamat persekolahan dan mereka akan mempamerkan maklumat kerjaya seperti kelayakan, tempat latihan dan juga prospek kerjaya untuk membolehkan pelajar ni dia tahu apa yang dia perlu buat untuk mencapai kerjaya yang diidamkan. Dan seterusnya, UBK juga mempunyai skop kerja dalam pendidikan pencegahan iaitu untuk mencegah dan membimbing murid agar berupaya untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan kegiatan yang memudaratkan diri sebagai contoh seks bebas, penyalahgunaan dadah dan juga merokok dan bunuh diri. Dan seterusnya, UBK juga mempunyai skop kerja dalam aspek psikososial dan juga kesejahteraan mental pelajar iaitu mereka akan membimbing murid dalam proses sosialisasi ataupun interaksi interpersonal dan mereka akan membimbing murid dalam aspek pengurusan emosi dan juga mengembangkan pemikiran yang positif dalam kalangan pelajar. Seterusnya, saya akan menerangkan juga mengenai peranan guru UBK iaitu mereka ni mempunyai beberapa peranan penting seperti mengemaskini struktur organisasi, menggerakkan semua tenaga kerja di sekolah, mengenal pasti masalah-masalah yang wujud dan melakukan bimbingan untuk mencegah daripada tingkah laku negatif. Pertama sekali, bagaimana guru UBK ni berperanan dalam mengemaskini struktur organisasi. Jadi mereka ni akan mewujudkan satu organisasi perkhidmatan, khidmat bimbingan dan kaunseling di sekolah yang berstruktur. Maksudnya ada organisasi dan teratur dan mereka ni akan melaraskan semua tugas dan juga pengenalan program bimbingan dan kaunseling di sekolah. Dan seterusnya, guru UBK ni berperanan dalam menggerakkan semua tenaga di sekolah iaitu tak semestinya hanya guru UBK, malah mereka akan menggerakkan tenaga pentadbir, tenaga guru biasa, kaki tangan sekolah dan juga pelajar untuk mencairkan aktiviti yang diadakan di sekolah. Dan mereka akan mendapatkan kerjasama daripada pihak luar juga seperti pihak komuniti dan juga pihak PIBG. Dan ketiga, guru UBK juga dapat berperanan untuk mengenal pasti masalah-masalah yang wujud seperti mengumpul maklumat mengenai jenis keperluan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar yang berada di sekolah tersebut dan mereka ni akan melakukan tinjauan keperluan melalui pemerhatian, tinjauan pendapat oleh pengetua, guru atau pakar perancangan pendidikan daripada ibu bapa maupun pelajar sekalipun. Dan terakhir, mereka ni juga berperanan untuk melakukan bimbingan untuk mencegah tingkah laku negatif. Sebagai contoh, memberi perkhidmatan, bimbingan dan kaunseling secara individu maupun kelompok agar mereka ni dapat memahami keadaan pelajar yang mana mempunyai masalah disiplin sebelum memberi jalan penyelesaian. Dan mereka juga memberikan perkhidmatan pakar runding kepada guru biasa kerana untuk membantu mereka menghadapi isu pelajar bermasalah. Dan terdapat juga
beberapa tanggungjawab profesional kaunselor di sekolah yang telah digariskan oleh American School Counselor Association ataupun ACSA. Itu yang pertama adalah mereka ni hendaklah menolong pelajar untuk faham diri mereka dalam perhubungan dunia sosial dan psikologi, kemudian menolong murid untuk bertingkah laku yang sesuai dengan bakat ataupun potensi mereka, dan seterusnya menentukan atau memastikan bahawa terdapatnya keberkesanan pengaruh pada program sekolah ke atas pelajaran dan juga perkembangan psikososial pelajar. Dan seterusnya mereka ni kaunselor hendaklah menghebahkan kepada warga sekolah tentang perubahan-perubahan yang penting ataupun yang signifikan yang memberi kesan kepada perkembangan program yang berkaitan. Dan seterusnya kaunselor juga hendaklah membantu ibu bapa untuk memahami kemajuan perkembangan anak serta keperluan dan peluang lain untuk mereka. Oleh itu, terdapat beberapa kesan daripada pelaksanaan unit bimbingan dan kaunseling atau UBK, iaitu yang pertama adalah pengurangan beban terhadap pengurusan sumber manusia di sekolah kerana kesempurnaan pembinaan diri pelajar telah dilengkapkan oleh sokongan penuh oleh UBK, dan di mana mereka ni sebenarnya memberi sokongan secara menyeluruh terhadap perkara-perkara yang melibatkan pelajar, sama ada dari segi aspek disiplin ataupun aspek perkembangan diri pelajar. Dan mereka ni juga membantu mengurangkan dan mengawal pembaziran dan kelembapan dalam sistem pendidikan yang menyokong aspek bimbingan dan kaunseling kepada pelajar. Dan kedua, dengan terlaksananya UBK, maka berlakulah pencegahan dan juga penurunan dalam masalah disiplin pelajar di sekolah, iaitu unit UBK ini sebenarnya telah membantu unit disiplin untuk mengurangkan masalah salah laku dan juga membuktikan bahawa keberkesanan aktiviti UBK dalam membantu mengembangkan sikap positif pelajar. Dan mereka juga membantu menyelesaikan masalah disiplin kerana UBK memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada pelajar yang bermasalah. Selain itu, dengan terlaksananya unit bimbingan dan kaunseling, masalah tekanan, perasaan atau mental dalam kalangan warga sekolah sebenarnya dapat diatasi. Hal ini demikian kerana kaunselor bertanggungjawab terhadap warga sekolah yang lain seperti guru dan juga staf, bukan hanya pelajar. Oleh itu, mereka ni akan membantu menyelesaikan masalah staf dan guru tadi agar dapat meningkatkan keberkesanan sumber tenaga manusia di sekolah. Dan hal ini demikian kerana permasalahan mereka ni sebenarnya mempengaruhi iklim pembelajaran di sekolah, dan UBK juga membantu pelajar bermasalah yang tidak mempunyai tempat untuk meluahkan perasaan disebabkan kesibukan ibu bapa dalam pekerjaan. Yang terakhir, kesan pelaksanaan unit bimbingan dan kaunseling adalah untuk melancarkan perkembangan dan pembangunan sasiah dalam kalangan pelajar, iaitu UBK akan berupaya untuk membentuk generasi yang berketerampilan unggul agar mereka ni mengenali potensi mereka dan juga kualiti untuk memberi sumbangan kepada pembangunan negara. Dan pengembangan personaliti diri murid juga dapat ditingkatkan, seperti murid ni mempunyai sikap penyayang dan juga sikap ambil peduli, sikap berbudi bahasa, memiliki kemahiran kepimpinan yang baik, yang mana semua ni sebenarnya akan memberi sumbangan kepada generasi yang berketerampilan unggul tadi. Dan UBK juga akan memastikan pelajar yang dibentuk mereka adalah pelajar yang mempunyai sasihan cemerlang dan juga sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni yang tinggi pada setiap masa. Di sekolah, walaupun terdapatnya kaunselor dan juga unit bimbingan dan kaunseling atau UBK, saya yakin bahawa guru biasa juga sebenarnya mampu untuk membimbing dan juga memberi panduan kepada pelajar yang bermasalah. Oleh itu, saya ingin mencadangkan beberapa kemahiran dan juga pengetahuan asas kaunseling, iaitu yang pertama, kemahiran membina hubungan. Jadi guru ni perlu membina hubungan yang baik dengan pelajar agar mereka ni berasa selesa dan juga percaya kepada guru, di mana ia sebenarnya bertujuan untuk mewujudkan suasana yang menggalakkan hubungan profesional antara guru dan pelajar. Dan kesannya kemahiran ini mewujudkan persekitaran yang selamat dan juga mesra dan meningkatkan perasaan hormat pelajar pada guru. Dan kemahiran membina hubungan ini juga mampu membina kepercayaan semasa sesi perjumpaan apabila guru mementingkan aspek kerahsiaan pelajar, maksudnya tidak memberitahu masalah pelajar kepada pihak ketiga. Seterusnya, kemahiran menyoal juga merupakan salah satu kemahiran dan pengetahuan asas kaunseling yang penting untuk guru biasa supaya mereka ni boleh menyoal pelajar dengan penuh beretika dan profesional agar pelajar yang disoal sukarela dan juga selesa untuk berkongsi masalah.
Dan terdapat dua teknik untuk menyoal, iaitu satu teknik soalan terbuka dan satu lagi teknik soalan tertutup. Teknik soalan terbuka bertujuan untuk mendapatkan maklumat awal permasalahan mereka, dan seterusnya untuk menggalakkan pelajar berkongsi maklumat, dan seterusnya memberikan kebebasan kepada pelajar untuk memberi jawapan. Manakala teknik soalan tertutup dilakukan untuk mendapatkan jawapan yang ringkas dan tepat, dan seterusnya memenuhi keperluan ingin tahu sahaja untuk perjumpaan kaunseling. Selain itu, guru biasa juga adalah menguasai kemahiran mendengar sebagai salah satu kemahiran dan juga pengetahuan asas kaunseling, di mana guru dapat memberi gambaran kepada pelajar bahawa mereka ni sentiasa didengari dan boleh meluahkan permasalahan dengan mereka sekiranya guru ni mempunyai kemahiran mendengar yang baik. Dan macam mana nak melakukan kemahiran mendengar yang baik ni, iaitu guru hendaklah mendengar secara aktif dan memberi maklum balas dengan tepat agar mereka ni dapat mentafsir permasalahan pelajar dengan tepat. Dan kesannya pelajar akan merasakan diri mereka ni dihargai dan perasaan mereka diutamakan apabila guru-guru ni sebenarnya mendengar mereka tanpa memberi komen yang negatif. Seterusnya saya akan menjelaskan mengenai kepentingan kemahiran dan juga pengetahuan asas kaunseling untuk guru biasa, iaitu yang pertama, guru dapat bertindak untuk membimbing pelajar sebelum terlambat, iaitu guru ni sebenarnya dapat membantu pelajar dengan profesional dan beretika apabila mereka ni mempunyai kemahiran dan juga pengetahuan asas yang telah saya terangkan sebentar tadi. Dan seterusnya mereka ni akan mengetahui mengenai teknik yang betul untuk menyoal pelajar masalah jika mereka mempunyai kemahiran yang betul dalam menguruskan kaunseling untuk pelajar bermasalah. Dan kesannya guru boleh mengambil tindakan awal untuk membantu pelajar agar tidak terjebak dengan masalah tingkah laku yang mana akan merosakkan masa hadapan mereka. Dan seterusnya, guru dapat membantu membuat keputusan bersama pelajar untuk mencari penyelesaian yang sesuai dan terbaik. Jadi guru-guru yang mempunyai kemahiran mendengar, kemahiran komunikasi dan juga kemahiran menyoal yang baik, mereka ni sebenarnya dapat membantu membuat keputusan, kerana apabila mereka mengintegrasikan kemahiran tersebut, maka mereka boleh membantu pelajar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam, sebagai contoh, masalah keluarga ataupun masalah pendidikan. Dan hal ini membolehkan pelajar yang bermasalah mempunyai keyakinan untuk menerima bimbingan dari guru yang mempunyai kemahiran yang baik tersebut. Sebelum saya menamatkan pembincangan sebentar ini, saya telah menyediakan satu kuis melalui Google Form. Jadi boleh imbas QR code yang disediakan di video pembincangan ini ataupun tekan pautan yang akan diberikan melalui kumpulan WhatsApp. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.